Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin usalli wa usallim ala habibina al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul azim. Apabila marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam yang penuh barakah ini, Allah beri kesempatan pada kita untuk bertemu kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut di dalam surah Al-Hajj, ayat yang saya bacakan tadi tentang apa sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah mahu kepada makhluk-makhluk, dan tujuan apa sebenarnya manusia dijadikan di atas muka bumi. Kita selalu dengar bahawa manusia Allah ciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak hanya Dia sebagai Tuhan yang semata.
Kenapa dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita bergerak, berjalan, mengimarah muka-muka Allah Subhanahu wa taala ini. Allah sebut kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, kami jadikan kau khalifah di atas muka bumi. Dan bila para malaikat argue Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian manusia, Allah sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah buat ayat kenyataan itu kepada para malaikat, malaikat bantah, ataj'alu fiha may yusiru fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau wahai Allah nak jadikan di atas muka bumi ini kelompok yang menumpahkan darah dan melakukan kerosakan? Allah tak buat lagi manusia, tapi sudah ada argumen daripada para malaikat. Tapi Allah nak juga, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sebab Allah bagi satu kenyataan, ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak letak di muka bumi ini adanya pengurus, pentadbir. Kalau Allah Ta'ala kata dia nak letakkan di muka bumi ini man ya'buduni tawila aw yashkuruni kathira, aku nak jadikan di muka bumi ini kelompok yang menyembahkan aku panjang, masa panjang sebab aku nak jadikan di muka bumi ini kelompok yang syukuri aku sebanyak-banyak. Kali itu Allah nak jadikan malaikat pun tak argue Allah Ta'ala. Sebab tugas menyembah Allah tidak membabitkan soal menguruskan muka bumi Allah. Lepas tu kita bila datang ke kuliah, perkara paling besar adalah changing mindset, ubah pemikiran. Kalau kita datang kuliah sekadar untuk mengambil benda yang sudah kita tahu lalu meneruskan keadaan itu walaupun salah, itu tidak mendatangkan impact. Pahala dapat. Orang kita selalu kata nak pemain kuliah nak boleh pahala. Ini ajaran yang saya orang sebut kepada kita, Syekh, kenapa tak buat Indonesia nak cari pahala? Orang cakap tentang pahala. Nabi ajar sahabat cakap dua benda, pahala dan value. Sahabat tidak bercakap tentang pahala yang kering, pahala yang sekadar pahala. Tapi para sahabat bila bercakap tentang pahala, dia bercakap tentang al-thawab, dia cakap tentang pahala, dan dia cakap tentang value, nilai yang ada kepada pahala. Sebab tu bila Nabi sampaikan sesuatu, para sahabat bergerak. Untuk akhir ini, kita tak tahu apa yang kurang hingga apa yang disampaikan, manusia tidak bergerak. Manusia mempertahankan status quo, duduk di tempat itu dan tidak berganjal. Dia menjadi kompromis. Kompromis adalah orang biasa mempertahankan sistem yang biasa, duduk dalam keadaan biasa dan akan mempertahankan status quo yang sudah terjadi. Dia tak akan change apa-apa. Tapi Nabi ajar sahabat menjadi mujahidun, menjadi kelompok yang bergerak, buat perubahan, tidak ikut sistem biasa. Sebab tu cara Nabi hijrah pun luar biasa. Nabi guna jalan yang awalnya tak guna, tapi tetap sampai ke Madinah safe. Dan jalan itu jalan yang lain daripada jalan biasa. Jalan itu pula ditahu ataupun dikenali, ditunjuki oleh seorang yang bernama Abdullah bin Uraikh. So Nabi ajar kita jadi non-conformist, jadi kelompok originality. What mean originality? Seorang yang bernama Adam Grant tulis satu buku,
di original. Dia nak cerita original siapa dia? Original adalah kelompok ghuraba. Dalam hadis disebut ghuraba. Bada Islamu ghariba fasayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam mula dalam keadaan asing dan dagang, pelik. Dia tidak ikut orang, jalannya lain, tapi orang tengok, wow, itu ghuraba. Kita duk faham pelik ni maksudnya orang tengok kita pelik, itu tak betul. Orang mesti tengok kita, wow, orang dia orang ni tak pernah jalan biasa. Dia orang ni lain macam, sistem dia tak macam orang lain. Dia bawa something yang orang lihat dia wow factor, bukan fear factor. Nabi sampai yang tu, Nabi ajar para sahabat menjadi non-conformist, fight mediocrity, dan Nabi ajar mereka don't follow what people follow. Tak ikut apa yang manusia ikut. Gunakan sistem lain yang lebih hebat. Sebab tu mereka grow begitu hebat dan cepat. Sebab tu Nabi tak perlu masa panjang 23 tahun settle pemerintahan, settle pentadbiran, settle urusan manusia, settle segala-galanya, kerana Nabi memilih menjadi non-conformist. Tapi mutakhir ni bila cakap pasal Islam, orang cakap pasal jom sembah Allah. Jom. Kita sekali kena banyak sembah Allah. So, bila orang dah sembah Allah, apa jadi? Ini persoalan. Mutakhir ni saya kena sebut tajuk ni kerana orang sudah kembali kepada Islam. Dia akan jadi dua kelompok yang balik pada Islam. Satu yang balik pada Islam lalu meninggalkan dunia. Dulu dia buat kerja macam-macam. Dia businessman, dia buat macam-macam hingga dia berjaya. Sampai satu ketika dia balik pada Islam, bila tanya, tuan tak inform dah? Lama-lama Allahu Akbar, saya tinggal itu semua lama, lalai sia-sia semua. Saya pun nak cari agama lah ni. Saya nak tanya, mari mana perkataan ni? Siapa aja? Yang dia buat dulu tu tak agama, yang dia tinggal dunia itu agama. Siapa dia? Cuba sebut satu perkara yang Nabi suruh tinggalkan dunia. Tak ada. Nabi suruh tinggalkan dunia yang merosakkan. Tu beza. Sebab tu hari ni muslimin muslimat dirahmati Allah, kebenaran dengan kepalsuan dia ada satu garis halus yang orang tak nampak. Silap garis halus tu, kita akan berada dalam kepalsuan agama. Kita tak rempuh garis halus tu, kita tahu membezakan garis halus tu, kita akan berada dalam kebenaran agama. Apa maksud kebenaran agama dengan kepalsuan agama? Kebenaran agama Nabi ajar, tinggalkan dunia yang rosak. Yang rosak tu orang tak sambung. Orang turun langgar, tinggalkan dunia semua sekali. Oh, sudah. Baca hadis-hadis Nabi, diletakkan di salah tempat. Bila Nabi kata, perhatikan dunia, lihat dunia. Dunia ni tak lebih daripada bangkai. Man alladhi yuridu, siapa yang teringin nak beli bangkai ini. Kan sudah ada satu hadis, Nabi berdiri di atas satu bangkai kambing. Nabi tanya, siapa nak beli? Nabi kata, fa inna dunya ahwanu min hadhil maita. Dunia ni lebih hina daripada bangkai kambing ni. Di situ ada satu garis halus. Silap baca hadis tu, orang pun salah faham. Orang kata dunia kena tinggal. Dunia tak boleh follow, dunia tak boleh ambil. Sebab dia ada satu garis halus yang orang tak explain di situ. Garis halus tu apa? Nabi kata, dunia ni jangan bagi jadi sampai macam kambing ni yang mati tak ada nilai. Kamu yang kena pernilaikan dunia. Dengan akhirat, dunia kamu dapat, suntikkan dengan akhirat. Bukan tinggalkan dunia kerana kamu kejar akhirat. Kenapa orang boleh salah faham? Aku sekali kita jadi manusia yang tercari-cari step Nabi SAW. Tiap-tiap tahun buat sambutan Maulidur Rasul. Tiap-tiap tahun cari jalan nak bagi tahu kita sedang cinta Nabi. Oi, kalau buat sambutan Maulid, teriak habis. Oh, ni saya malah nak ceramah. Bila ceramah orang kata, ustaz tu hina orang buat Maulid. Salah betul lah. Saya cerita tu bukan kata tak elok menangis majlis Maulid. Elok lah.
sangat bagus, menangis di Masjid Maulid Rasul. Kalau teringatkan Nabi itu bagus, tapi yang kita perhatikan kan takkan itu ending. Yang kita faham, bila kita menangis cintakan Nabi, itu just beginning, baru starting. Orang kita bila menangis tergesa-gesa dalam majlis Nabi, puji Nabi, itu the end of the story. So lepas tu buat apa? We repeat again untuk sambut Maulid Nabi. We repeat this year and dunia ataupun tahun yang akan datang. Repeat again. Do the same thing. Tapi mengharapkan different result. Mana nak cari? Macam marah Ustaz? Tak mau? Sebab kita nak fikir apa masalah sebenarnya yang umat dia tak pergi mana. Di depan saya, Ahmed kuliah, orang-orang yang tak soleh. Tapi kenapa soleh tak bergerak? Itu persoalan saya tanya. Nabi, bila dah Nabi install para sahabat, dia mula bergerak. Tak ada seorang sahabat yang tunggu di masjid, mereka terus bergerak. Yang Nabi cakap dengan mereka majlis kuliah hari itu, semua bergerak. Wanita yang Nabi bagi tazkirah supaya infakkan harta, mereka pun mula bergerak, cari jalan. Macam mana lagi aku nak masuk Islam dalam lempang-lempang yang kosong, dalam ruang-ruang yang kosong. Maksudnya Nabi bila cakap dengan para sahabat dan sahabiat, orang perempuan dan orang lelaki zaman Nabi, mereka fulfill setiap benda yang kosong. Hari ni dengan agama bukan PC, dengan agama pakat diri takut, lari diri, standby, duduk satu tempat, tinggalkan kerja-kerja dunia. Takut saya. Betul dalam Quran Allah sebut, wa katabna fi zabur min ba'di dzikr, telah kami tulis di Lauh Mahfuz. Ada satu perkataan, anna dunya, dalam perkataan Allah Taala kata, wa katabna fi zabur min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya muka bumi ni, kalau orang mengaji bahasa Arab, inna ni maksudnya taukid, penegasan. Maksud dia Nabi nak bagi, Allah Taala nak bagi tahu tegas semua. Aku hanya nak wariskan, kata Allah. Aku demi jiwa aku, demi hak aku nak wariskan muka bumi ini kepada orang-orang soleh. Aku nak wariskan muka bumi ini kepada orang-orang soleh. Tapi hari ini muka bumi ini milik siapa? Ketika umat sedang berkusu-kusu berpegang dengan agama, tapi muka bumi masih milik orang lain. Itu kita kena fikir balik. Yang ni yang menyebabkan kita bertanya, macam mana kita nak letakkan balik Islam semoga berjalan. Sebab tu timbul tajuk Minda Khalifah. Sebab mindset kita hari ini adalah mindset yang berkaitan dengan abid. Kita diinstall menjadi hamba, kita tak diinstall menjadi khalifah. Datanglah kuliah ke pengajian, orang selalu ajar kita, jom berdoa bila ada masalah. Kita kena jaga iman. Saya ulang, instol-instol kita pernah dengar. Marilah kita jaga solat kita 5 waktu. Syekh, jangan tak semayang, berdosa Syekh. Tuan-tuan, marilah kita jaga puasa kita. Dunia-dunia yang lawa ni kita hindarkan. Jangan tak terbabit, takut nanti bila Allah Ta'ala turun balas sekali dengan kita pun ada. Pernah dengar ayat tu? Kan saya silap sebut ayat tu. Pernah dengar tuan-tuan ayat begitu? Kalau boleh dunia ni kita jangan ambil banyak lah. Dunia ni tempat sementara ya. Kalau kita pulur dunia tu, akhirat lagi penting. Pernah dengar tak ayat tu? Kan saya silap ayat tu. Kita ni dalam dunia ni, kita ambil sekadar keperluan kita ya. Kaya pastikan boleh tanya di akhirat. Kalau kaya tak boleh tanya, mati kita depan Allah Ta'ala. Nak tanya, install itu semua installation apa tu? Install itu semua adalah install menjadi abid. Waktu kita bercakap tentang aku, cakap tentang saya, cakap tentang jangan terbabit dengan orang, bercakap pasal jangan duk pergi hampir tempat-tempat maksiat tu. Pernah dengar tak orang kata pasal malam ni kalau masuklah, tapi jangan duk lama-lama terus setan banyak. Pernah dengar tak? Saya ulang, Nabi pernah sebut tak benda tu? Ya, Nabi pernah sebut.
Tapi di antara sebutan Nabi dengan orang bawah hari ini ada satu garis halus yang orang terlajak daripada garisan. Macam mana boleh saya dengar satu ucapan Allah, saya jadi Allah. Siapa-siapa kerja di pejabat, balik pukul 4.30 dikira berdosa. Pasal patut balik kerja pukul 5.30, dia balik pukul 4.30, berdosa. Betul tak ucapan tu? Betul? Kita tak bantah. Betul. Balik itu dosa sebab dia masa kerja patut 5.30 dia balik. Pasal apa dia balik? Dosa. Tapi kita tak tahan bila lajak tu. Siapa-siapa yang balik awal pendapatannya haram. Bila pendapatannya haram, dia bagi makan anak bini, tu anak bini jadi tak soleh, menyebabkan kadang-kadang anak timbul masalah. Kenapa anak timbul masalah? Bapa makan rezeki haram, bawa pergi ke anak-anak. Tuan-tuan, mari mana ni? Kita boleh faham yang disebut tadi. Balik pukul 4.30 tak cukup masa, ya, berdosa. Tapi jangan kata pendapatan dia haram. Mana nak kata orang yang balik awal pendapatannya haram? Bila kita nak menjelaskan sesuatu itu haram, kita kena bawa dalil. Jangan. Dan saya yakin ramai orang pernah buat kerja tu. Tak apa lagi orang pernah buat kerja tu, ustaz pun pernah buat kerja tu. Contoh ustaz pernah buat, dia ngajak sekolah, tiba-tiba jemputan ceramah, dia kena jemputan ceramah, dia masuk kelas lambat. Macam mana pendapatan dia? Pendapatan itu tidak jadi haram, cuma perbuatan itu perbuatan yang salah. Saya pun tak berani kata haram lagi, sebab dia bergantung gini. Kalau yang dibuat itu boleh merosakkan sistem, ya. Ginilah tuan-tuan, tuan-tuan duduk di traffic light. Orang langgar traffic light berdosa ke tak? Tuan-tuan, payah jawab. Orang langgar traffic light ni berdosa tak? Itu payah kuliah saya suka tanya. Orang nak mengaji dia tanya dah. Berdosa tak tuan-tuan? Orang langgar traffic light. Jawapan dia senang. Kalau membahayakan orang, sebab traffic light tujuan dibuat untuk menjaga supaya tak bahaya. Tiba-tiba dia membahayakan orang, dia langgar lampu isyarat kereta depan, menyebabkan jadi masalah, terlanggar orang, baru berdosa kerana membahayakan nyawa orang lain. Tapi kalau duduk traffic light pukul 3 pagi nak pergi mulai lampu merah, kalau kita tunggu lama-lama, mari dua mak rempit bubuh cermin kita, letak pisau kat tengkuk kita, minta duit. Kita kata saya pergi serah kat dia ada RM5. RM5 pun RM5 lah. Masa tu elok langgar lampu syarat ke tak? Tuan-tuan nak jawab, tuan-tuan tak berani dengan. Kalau bahaya kita, lebih baik langgar lampu isyarat. Tapi kalau tak bahaya sesiapa dan keadaan aman, maka tunggulah sekejap, tak ada masalah nak ke mana pun, nak segera ke mana. Tapi kalau bahaya kita, sebab saya selalu bila pergi keluar mulai pukul 3 pagi, duduk dalam traffic light yang gelap gelita, kalau kita tunggu, risiko nyawa kita balik. Pasal kita seorang. Itu saya kata tadi, dia berdasarkan teks ataupun tas. Apa tas yang kita sedang? Kalau kita dah habis kerja, kita menyebabkan kerja selesai, tidak merosakkan urusan pejabat, ya. Iaitu kita nak kata haram pun orang sama-sama faham. Tapi kalau dia boleh merosakkan sistem, dia balik tu, sistem rosak, ya, baru dia berdosa. Ini cara kita fikir dan cara Nabi ajar. Sebab apa saya kata benda ni penting? Oh ustaz, benda ni kalau orang tu buat, dia terasa. Kalau dia tak buat, tak, bukan masalah tu. Benda ni menyebabkan, cuba bayar, tiba-tiba dia terbuat kerja tu, tiba-tiba ada masalah dalam keluarga dia mula berfikir, ya Allah, berdosa aku ni hari tu, boleh balik awal tu anak jadi mengaji tak pandai, anak jadi tak betul, ya Allah, pasal tu takut dia menyalahkan benda yang tak benar. Anak tak betul ke tidak, itu tak ada kena-mengena dengan dosa dia. Takkan dosa kita nak tanggung dosa. Tak boleh. Kau nak kira itu Nabi Ibrahim dia buat berhala. Daripada duit berhala tu dia bagi makan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim
pendapatannya haram. Anak semua ustaz dengan ustazah, kan? Tak tanya tuan-tuan, Syarifah Aini anaknya ustaz, main ke mana? Abu Bakar Omar kenal lakon? Tak kenal? Oh, tuan-tuan tak tengok TV ya? Di balik kalau tak ada TV dia bohong lah. Abu Bakar Omar pelakon, anaknya abang baik saya. Abang angkatlah kalau kira sebab di Kuala Islam tu sekali. Dia sekarang jadi ustaz di JAIS, buat kerja yang sangat bagus. Bapa tetap berlakon, adik dulu tetap pakai rantai, pernah berlaku kematian, dia yang arrangekan kematian tu. Tapi hari ni kerana dia terus di rumah, bapa dia pun jadi baik walaupun bapaknya masih berlakon. Takut orang boleh jawab balik, tak ada lah, mereka tu okey. Saya ginilah, bagi setengah orang, oh ustaz kena gitu lah, kalau tak gitu nanti orang tak takut dengan agama. Saya sebut, kita boleh takut ke orang dengan agama, tapi biar nas. Bukan takut ke orang agama dengan kita cipta reka cerita tu bagi ke orang, tu bahaya. Contoh lagi, saya beri contoh. Isap rokok haram hukumnya. Betul tak pendapat tu? Betul. Kita tak kata tak betul. Betul, dapat fatwa kata rokok tu haram. Cukup dekat tu, rokok haram dengan isap. Tak baik isap rokok, tak elok. Isap rokok elok pun tidak. Kat tu cukup, jangan duk lajak. Siapa-siapa isap rokok, dia masuk dalam badan, jadi darah daging. Bila jadi darah daging, dia jadi ayak mani. Ayak mani tu nanti bila duduk dengan isteri, jadi benih. Bila jadi benih, daripada asap rokok yang haram, itu nak jadi haram dadah. Oh, ni benda yang saya tak mahu dengar. Itu bukan agama. Kan? Kalau itu agama, wow. Ini tahyul. Tak apa lagi, tak apa lagi. Ada orang kata begini, pernah jadi di satu kampung. Ingat doa orang yang kena zalim. Allah makbul doa orang yang kena zalim. Kan? Cukup kat tu. Tapi jangan lajak. Pernah ada satu cerita. Ni lajak ni. Pernah ada satu cerita. Cerita dia gini. Di satu kampung dulu pernah berlaku kejadian mencuri. Yang mencuri tu dia tak kuasa masjid. Lalu bakal kumpul ramai-ramai buat baca Yasin ramai-ramai. Maka dia tanya pada kawan tu, mencuri tak? Dia jawab, tak, saya tak mencuri. Kita pun baca Yasin ramai-ramai. Lepas tu kawan tu mengelumpuk, mati dalam masjid. Allah tunjuklah tu doa orang-orang yang kena zalim makbul. Jangan bohong lah. Cerita tu di mana? Kampung mana? Yang saya ingat cerita tu berlaku dalam tanah kubur tu ya. Rasik Sibir. Baru ni satu kawan jumpa Rasik Sibir. Dia tanya abang, okey cerita? Okey, restoran pun minta lagi. Dia cuma kata biar Tok Adi nyawa panjang. Saya kata Tok Adi nyawa panjang, sekarang banyak lagi. Cerita tu Rasik Sibir pun tahu. Dia buat tu, dia bukan ada nas. Dan cerita tu pun tak betul. Tapi sebab orang suka, dia buat. Tuan-tuan, tolonglah. Jangan agama macam tu. Agama ni nas. Agama ni Quran. Agama ni hadis. Agama ni bukan sentimen, bukan agak-agak, bukan tahyul yang dibawa bagi kau orang. Pasal apa takut? Jangan kalau aku kenal nanti. Betul dia menakut orang, tapi sampai satu hari dia hilang takut tu, dia hilang agama. Sebagai contoh, orang kata siapa-siapa buat jahat di Malaysia pergi Mekah tak nampak Mekah. Ingat tak ya? Ni semua ayat-ayat dalam Mastika. Betul pernah baca majalah Mastika. Ada seorang tu pergi ke Mekah kerana dulu pernah berzina. Dia duduk di Mekah, tak tahu jalan nak pulang, sesat. Nah, cerita-cerita demikian. Akhir sekali ada orang pergi, takut. Dia kata dia jahat, banyak takut. Pipi tak jadi apa. Dia balik-balik, saya tak apa, okey. Saya mencuri banyak. Merokok pun dekat 5 pen, tapi okey. Bila orang pergi ugut dengan benda tak betul, tak jadi dekat dia tak balik pada agama. Dia akan anggap benda tu takkan jadi apa-apa. Kalau kau buat dosa pun tak jadi apa. Kita tak boleh ukur orang bila buat dosa dengan balasan itu. Kita kena ukur siapa buat dosa, balasan yang Allah Ta'ala akan bagi di akhirat itu pasti.
Allah suruh jadi baik. Allah takkan balas di muka bumi. Sebab kehebatan umat Nabi Muhammad, buatlah jahat apa pun Allah tak balas, Allah tangguh di hari akhirat. Itu ada hadis. Kita nak ajak macam tu, biar orang exercise macam tu. Tuan-tuan tahu tak, sakit hati lalu budak-budak boleh tanya soalan. Kita kata siapa-siapa makan benda haram, risau tak dulu. Anak-anak belajar Cina makan babi dulu ya. Lepas nombor 1 nak jawab apa? Jenuh nak jawab, pusing tak lepas. Kita abang nak kalau masuk semut lah yang minum, bodoh. Dia kata Cina bukan makan semut apa? Cina makan babi lagi. Elok kan? Betul nak kata apa? Jangan ajak benda tak betul. Nanti dia akan aju kita. Kita nak jawab apa ya? Yang kita kena jawab bahawa siapa-siapa makan benda haram, nukitat fi qalbihi nahtatu sauda. Allah letak titik hitam. Dia tak akan bodoh, dia tetap cerdik. Kebodohan tidak bergantung pada halal dan haram makanan, tetapi dia tak nampak nur agama. Bila tak nampak nur agama, walaupun dia cerdik, dia takut tak balik pada agama. Tetapi orang begini, walaupun Allah letak titik hitam, titik itu tak selama-lamanya. Kalau ada kebaikan yang dia pernah buat, Allah bersihkan, lama-lama dia balik kepada Islam, lama-lama dia boleh semula pulang di jalan Allah. Ada cerita begitu. Sebab tu saya kata ini cerita biar orang rasa hati ke depan. Jangan cerita orang tunggu kan. Hari ni duduk bimbang sebab apa? Kita bukan jadi penunggu. Saya tak apa yang saya buat, saya cerita ni bukan saya cerita sebab saya gerakkan siapa-siapa, tapi bila saya jumpa banyak orang, saya nampak orang ni hebat. Tuan, kenapa tak pergi lebih jauh? Tuan hebat. Kok Ustaz dunia ni kat terang ni? Kalau banyak nanti jenuh tanya soalan. Nabi Sulaiman tu masuk surga lambat, saya lagi teruk, saya nama Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman masuk surga lambat, kenapa? Kerana hartanya banyak. Saya bimbang, takut-takut Nabi Sulaiman tu masuk surga lambat, saya lagi lambat. Selfish. Nabi Sulaiman masuk surga lambat tak ada masalah. Bukan masalah dia masuk surga lambat kerana dia banyak. Dia masuk surga lambat kena jelaskan boleh. Kerana Allah kena hitung satu persatu. Semoga bila hitungan itu lengkap, Nabi Sulaiman walaupun lambat tetapi dapat tempat yang terbaik. Kerana hartanya semua daripada sumber yang baik-baik dan pahalanya lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Ada orang pernah suruh benda tu? Sekali semua orang pakai takut yang Nabi Sulaiman, takut yang Abdurrahman bin Auf. Betul tak dia berita apa? Kami tak mau Ustaz takut jadi macam Sa'labah. Sa'labah cerita kan tak? Sa'labah ni dulu dia miskin, pakai kainnya mayang. Nabi tengok dia pakai kain mayang. Lepas dia pakai kain tu, Nabi dia pun minta doa. Rasulullah bagi dia doa, aku kaya. Dulu mai lambat-lambat, pasal tukang kain dengan minit, lepas kaya terus tak mai. Tuhan cerita Sa'labah tu tak ada siapa cerita pun. Yang cerita tu hingga akan dibawa dalam masyarakat. Menyebabkan apa? Masyarakat tak pergi jauh. Saya tak apa lagi tuan-tuan. Yang paling tak tahan, dia rumah besar, dia susah hati. Ya Allah, rumah saya besar, saya takutlah. Ya Allah, takut Allah hitung ni semua banyak rumah. Tiang saya 4. Saya nak takut dia riak. Tiang 4 saya tak tanya tu, hatu rumah 4 tak ikut sebut lagi. Pasal apa takut rumah besar ni? Pasal Nabi rumah Aisyah kecil, Nabi rumah Aisyah kecil. Ustaz, Aisyah saya dengar Ustaz cerita rumah Nabi dengan Aisyah kecil. Nabi bila tok kaki belaga dini, bila itu tok kepala belaga dini begini. Rumah Nabi dengan Aisyah Ustaz tu ya. Kalau rumah Nabi Ustaz, rumah kita besar jenuh nak jawab dengan Allah Ta'ala. Bila Allah tanya? Sebab tu satu orang ulama pernah satu hari dia jumpa anak muridnya, dia pakai jubah putang besar ni, ketui-ketui. Anak muridnya tengok geleng kepala. Tuan Syekh langsung nak ikut jalan Nabi, kilah terus daripada Nabi. Tuan Syekh dia jawab, wahai anak muridku, hampa tahu tak pasal Nabi tak pakai baju macam ni? Hampa tahu tak pasal Nabi tak kenakan hiasan macam ni? Dan percayalah, kalau Nabi tiba di zaman kita, Nabi pun akan pakai begini. Yang Nabi tak pakai dulu, kerana di zaman itu Nabi susah, orang Islam semua susah. So, kalau Nabi lebih daripada orang lain, Nabi telah menjadi orang yang melalaikan umat.
Tetapi hari ini, kalau Nabi berada di zaman kita, ketika umat Islam menguasai kekayaan, Nabi pun akan pakai begini karena mempamerkan kehebatan Islam. Kenapa orang tak bicara yang itu? Kenapa tak kata rumah saya besar, alhamdulillah Ustaz, dengan sebab rumah besar saya boleh buat kuliah, saya boleh jemput adik-beradik mai, kami hubung silaturahim dengan agama sebab rumah saya besar. Belakang tu boleh bakar barbecue, bukan kat barbecue bakar belakang. Ada kolam renang, anak-anak boleh mandi, tak terjaga aurat. Saya buat kolam renang, pisah pula hak mana sepupu-sepupu dia duduk balik ni, hak mana mereka belah perempuan duduk sini. Saya buat kolam renang tu menyebabkan mereka boleh berenang dengan jaga aurat. Rumah saya besar Ustaz, saya boleh jumpa mereka tiap bulan, ajak mereka main selesa. Jadi hubungan kami buat silaturahim. Nampak? Tapi kalau rumah kecil, kan? Rumah bilik satu pun, nak pergi main kuliah pun takut. Dan cerita buat rumah, kata Ustaz, rumah saya space tahu, kalau tak 50 orang. Kalau rumah di kampung, kalau rumah saya di kampung Ustaz 50 orang pakai rebah sebelah, pasal tiang pai, hak tengah karakter dia melanduk turun tu. Akhir sekali apa jadi? Akhir sekali jiwa khalifah tak ada, orang tinggal dunia. Kerana kononnya Nabi suruh tinggal dunia. Kalau Nabi hidup balik, Nabi pun nampak siapa yang suruh tinggal dunia. Kalau Umar ada, Umar pun pernah ajar orang yang tinggal dunia. Sebab hari yang terjadi di luar sana. Tuan-tuan tengok suka Olimpik. Kita kata suka Olimpik ni bukan akhirat Ustaz, dunia. Kita nak bagi tahu, ulama ajar kita, Nabi ajar, kalau dia perkara dunia, kita tukar dia jadi akhirat. Kita tukar dia jadi akhirat. Satu hari Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat. Ada Abdul Rahman bin Auf. Ada orang tu, dia nak Nabi nak tawarkan pada dia sebab dia tak ada barang. Nabi kata, siapa-siapa boleh bagi barang pada kau ni, aku tawarkan dengan kenikmatan akhirat. Abdul Rahman bin Auf kata, benda buka pada orang tertentu atau terbuka pada semua? Maka Nabi kata pada Abdul Rahman, terbuka pada semua. Abdul Rahman keluarkan sejumlah duit, bagi pada orang tu. Akhir sekali Nabi kata, yang aku janjikan tu milik kamu, kerana dengan harta yang kamu keluarkan, kamu dapat ambil apa yang dijanjikan. Betul. Hari ini masalah orang kita tinggal dunia, menyebabkan kelompok lain ambil dunia. Siapa dia yang merosakkan dunia? Bila orang yang ada agama tak kaya, siapa taja rancangan-rancangan ini? Nah, saya pernah dengar iklan dalam Era FM, iklan tentang waktu solat ini ditanya oleh Express, apa nama saya lupa. Express apa tu? Tentu dengan Era, dengan Ekim. Ada Express apa tu tanya? Dia tanya waktu solat tu, dia buat iklan. Marilah menaiki bas Express kami yang selesa dan terjamin selamat. Bas baru setiap 5 tahun. Dia di Iman Ziki. So, dia taja program waktu solat ini baru Era siap. Kenapa kuliah kita tak hebat? Ni yang merakam ni bukan yang saya bayar, mereka sendiri nak rakam. Kenapa tak boleh siap dalam TV? TV mudah, dia punya konsep. You pay me, I give you something. Tu ya. Sebab sistem ni semua penajaan. Kuliah ni macam nak lepas ke tengah, kena ada orang taja. Tapi nak taja apa? Semua pakat, saya Ustaz dunia tinggal lama. Oh, ni agak lagi tak tahu Ustaz. Oh, sebab Nabi kata bangkit pagi kiri, siapa teringat dunia, maka hilang sepertiga agamanya. Saya tak mau hilang agama saya, lebih baik saya hilang dunia. Lagi tak faham. Nampak tak? Ini masalah kita. Yang kita bimbang, masalah ni sedang meruncing. Akan tinggalkan pada anak-anak kita lagi meruncing. Anak-anak kita esok bangkit berdiri depan kubur, kita kata, "Pok, aku tak pernah hajar apa pun ke aku." Dia sebut hajar usyam aku hanya jaga sembahyang, jaga puasa. Tapi dia tak sebut pun jaga dunia, jaga akhirat. Dia tak sebut pun.
Anak-anak dia membesar dengan apa yang dididik. Dulu ada satu cerita tu, saya lupa nama kawan tu. Dia dididik oleh anjing. Tuan-tuan pernah tengok cerita Tarzan, The Jungle Book? Oh, silap tanya. Oh, saya tak tengok cerita tu. Tarzan kan cerita dia dibelah oleh buruk kan? Kalau tak tengok pun tahu kan? Sampai tak tahu pun tak tengok kan? Cerita dia dijaga oleh buruk. Buruk jaga dia sampai dia berjalan cara buruk, dia duduk cara buruk, dia berdiri cara buruk. Soalannya, kenapa dia tak berdiri macam orang? Itu soalannya. Kalau dia boleh berdiri sendiri, kenapa dia tak bangun? Ada satu budak, apa nama ni lupa. Malaya apa tu saya lupa ada nama. Tapi sebab teringat ada nama Malaya. Dia ni satu budak yang anjing didik dia. Dia mak dia mati, ayah dia mati. Mak dia mati pasal mak dia ni penagih alkohol. Tengah mengandung dia, jatuh tengah jalan mati, dan dia bersalin tengah jalan. Masa bersalin tu, anjing jaga dia. Anjing pegang, anjing jaga dia. Masa anjing jaga tu, sudah tentu anjing akan didik cara anjing. Dia tak ada ajar A, B, C ataupun Didi and friend, dia tak ada ajar. Bagi dia ajak cara anjing tu, cara duduk macam anjing, berjalan macam anjing, makan macam anjing. Sampai umurnya agak besar, baru orang jumpa budak ni ada dalam hutan dan mak dia anjing. Sampai orang ambil dia duduk di pusat pemulihan. Lepas tu baru dia boleh berjalan. Sekarang baru boleh berjalan itu. Nak bagi tahu, dia dididik oleh anjing dengan ilmu anjing. Dia takkan dapat ilmu manusia. Walaupun fizikalnya boleh jadi manusia, tapi sebab mindsetnya sudah dibentuk oleh anjing, jadi dia hanya hidup sebagai anjing. Maksud saya apa? Anak kita, kalau kita tak install benda betul, dia akan dapat benda tak betul. Satu hari dia sedar pada benda tak betul itu, dia akan kata, apa aku ajak itu? Orang lain pakai buat belakang aku yang tinggal tadi. Tak boleh yang tu, tak boleh yang ni, semua tak boleh. Dia suruh jaga masjid dan surau ya. Dia suruh pergi masjid dan surau. Dia tak suruh buat benda lain. Dia kata itu larak. Dia kata hati pun tak larak. Yang tu jadi pada saya. Saya tak salah kawan dulu. Tapi yang bila saya sedar hari ni, dulu orang beritahu, suka Olimpik jangan tengok pun tak boleh maksiat. Ni, tanpa nak pergi pasar raya, ingat dok sikit, tempat tu syaitan banyak daripada duduk pasar raya, lebih baik duduk masjid. Perkataan itu betul, tetapi kena betulkan tolak. Akhir sekali apa jadi? Orang Islam tak perlu suka Olimpik. Yang dapat nombor satu siapa? Orang yang faham saja berjuang. Ada beberapa orang Muslim Amerika yang duduk dalam suka Olimpik nak pamerkan sesuatu. Antaranya apa nama? Dila Muhammad dan sebagainya. Antaranya Ibtihaj Muhammad. Ibtihaj Muhammad main lawan pedang. Dia pakai tudung. Dia dapat liputan penuh kerana dia pakai tudung. Orang bila temu ramah, orang fokus dekat dia. Orang tak fokus pada atlet lain. Sebab dia pelik. Dia wakil Amerika Syarikat, tapi dia pakai tudung dan disebut proud to be America. Bangga jadi orang Amerika. Lepas tu orang tanya dia soalan, macam mana pendapat kamu kalaulah Donald Trump menang pilihan raya ni dan Hillary kalah? Dia kata kalau itu terjadi, malang bagi orang Islam di Amerika. Sebab dia nak putuskan hubungan dengan dunia Islam. Tak apalah orang dunia Islam luar ada tempat dia. Saya orang Amerika nak di mana? Kalau orang Islam di Amerika tertekan. So, saya kena buktikan dalam suka Olimpik. Dengan saya lawan pedang ni, mudah-mudahan kalau saya dapat pingat emas, orang nampak umat Islam ada sumbangan untuk Amerika. Jihad ke tidak? Jihad. Tapi tak ada siapa pun bagi support dekat dia. Ibtihad, teruslah. Ini jihad kamu. Kamu telah buat kerja macam Asma yang angkat makanan pergi pada Nabi sebab nak selamatkan akidah Nabi dan Abu Bakar. Kamulah yang jadi Asma di zaman ini. Berapa orang ustaz yang endorse perbuatan dia?
bom berjalan. Bila apa nama? Roket man Azizul Hasbi mana? Yes. Menang. Ada rakyat Malaysia yang beriman ucap tahniah. Kami daripada Masjid Muhajirin ucap tahniah banyak kepada Azizul Hasbi kerana buat benda terbaik. Inilah jihad kamu Azizul. Teruskan, Nabi Islam menanti kamu di dalam syurga. Ada orang kata itu. Jangan mampu. Kata apa ni, sukan mayang pun boleh tentu apa ni dengan dia buat benda larap campur habis semua, tak kira waktu mayang mana apa mana, dia nak kira tahniah apa. Tak apa lagi. Ni ada adik kita nama Ida, Khairul Ida Hampawi. Mari tempat 29, kemarin hari ni tempat 29 lumba sampai ke tempat kedua jatuh motor. Dulu dia menang di Argentina tuan. Naik lagu negaraku. Ada orang komen di bawah tanya kepada Khairul Ida Hampawi kerana mengharumkan nama negara. Tetapi hati-hatilah, suka bermotor ni sangat tidak digemari oleh Islam kerana mencampakkan diri dalam kebinasaan. Tak jahanam. Saya nak tanya, kenapa ucapan tu ada? Maksud kalau ada ucapan tu, ada orang yang ditiru. Kalau kita dididik betul, kita tak akan ucap ucapan tu. Kita kata tahniah, wahai Khairul Ida Hampawi, kerana kami menunggang motor dengan selamat. Kamu sacrificekan diri kamu, cari teknik paling betul untuk orang naik motor safety. Kamu yang cari safety tu. Sebab tu berat kami makan dan kami jalan motor dengan baik. Laju kami cukup-cukup kerana kamu buat motor Honda. Honda tahu daripada cara kamu, dan Honda buat motor yang paling safety untuk kami. Tahniah kerana pengorbanan kamu besar untuk jadikan motosikal kapcai kami selamat. Berbuang kata. Sebab kita ni diajar jadi hamba, bukan jadi khalifah. Pasal tu kita ni. Pasal kan? Boleh anak dia tak boleh banyak, dia pendek. Tapi nak cerita, saya nak Islam diletakkan di tempat yang benar, tuan-tuan. Orang kata, Ustaz, apa kena-mengena Olimpik Ustaz dengan Islam? Saya nak jawab mudah kan? Nabi cari jalan untuk letak Islam di tempat yang betul, di tempat yang benar. So, zaman Nabi, cara nak letak Islam perang. Dengan peperangan Nabi buat akhlak dalam perang, Nabi rompoh peperangan akhir sekali. Nabi boleh tunjuk kaedah perang yang tidak merosakkan. Orang pun tabik, orang kata non-conformist. Kelompok ni perang pun dia tak bunuh unta. Kelompok ni perang pun tak rosak jalan. Kelompok ni perang dia tak bunuh padri. Kelompok ni perang dia tak usir orang perempuan. Nabi buat satu trademark, Islam duduk di atas kerana perang. Di zaman tidak ada perang, kalau Nabi duduk sekarang, agak-agak Nabi hantar tak kontijen pergi suka Olimpik. Nabi akan kata siru ala barakatillah, menanglah piala emas, kerana Islam boleh diletak di tempat yang paling tinggi bila kamu berjaya mendapat emas. Ada orang bagi semangat itu? Tak ada. Bom besar dia jaga. Bola ni pun bayar ni, bola ni jaga. Bola pun bayar dulu. Penat jadi orang yang ikut agama yang di garis halus itu dia terlajak daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan setuju tak setuju, saya sampai. Sebab saya tak ada putrajaya, saya adik dengar. Ada masalah. Kalau tuan-tuan setuju, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan berubah minda, syukur banyak. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak pertahankan status quo, tak ada siapa marah pun, teruskan. Cuma saya bagi second opinion, biar tuan-tuan tahu ada orang pernah bagi pendapat, dan tuan-tuan tahu ada orang pernah cuba keluarkan persoalan-persoalan yang selama ini orang kata tak boleh. Ada. Batu hebat orang yang berpemikiran dakwah. Turutlah mereka berpemikiran nak hukum orang. Sikit-sikit orang kuat. Tak bayar dia apa. Wah ni, wah ni. Saya pernah dengar satu ayat paling sakit hati tu. Saya ni kerja saya lepas bayar. Saya akan duduk belakang, tengok siapa yang tak betul. Dan saya tengok ramai orang yang tak betul. Dia tak betul, kau dia tak betul. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Tu kan tu. Tengok ramai yang tak betul, saya la haula wala
tak ada bila. Betul tak? Tak apa. Tak. Inilah kerja kita. Yang banyak bila tengok orang yang buat salah, kita tak approach pun. Kita hanya berhukum pada jauh. Yang paling berani tulis Facebook. Semalam saya bertemu dengan mereka semayang. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia boleh buat kata-kata tu dengan huruf bold, tu dia bold besar-besar. La haula wala quwwata illa billah. Apa nak jadi semayang tak tulis? Dah hang tulis, hang tunjuk aja. Hanya berani sebut dalam Facebook. Lepas tu ada orang mari tanya Syekh Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, ulama Mesir. Imam Ghazali seorang lagi. Kerana pak nak ambil keberkatan Imam Ghazali, pak dia pun nama Muhammad Ghazali. Dia ulama Azhar besar. Orang tanya satu soalan, Syekh, apa hukum orang tak bayar? Apa ada soalan jahat? Soalan dia sebab nak bagi tahu siapa tak bayar berdosa, boleh jadi kapiak. Nak dengar tu jawapan. Orang kita suka jawapan tu sebab dia kontroversi. Jaga tak bayar kapiak. Dengar kapiak, kalau piak apa hati. Syekh Muhammad Ghazali bila kena soalan tu, dia jawab. Bila orang tu tanya, apa hukum Syekh orang tak bayar? Dia kata hukum orang tak bayar kerja hang, pi tarik dia awak pergi bayar. Tu kerja hang. Bukan kerja hang menghukum orang, kerja hang tarik dia pergi bayar. Dah kawan tak betul bayar, betul dia dengan cara yang paling bijaksana. Dah orang tak bayar, tarik dia pergi bayar. Tu kerja. Ni kelih kepala. Sebab jiwa hamba, jiwa khalifah lain. Kita nak jadi jiwa khalifah. Sebab jiwa khalifah feelingnya lain. Melihat kemenangan orang Islam, kemenangan yang nyata. Ibn Jihad Muhammad, dia tak berjaya capai pingat emas, tapi dia dapat pingat gangsa, tak silap saya. Itu pun kita rasa kita proud. Kita dia tak nak kena mana. Dia bukan bini saya, dia tak ada. Dia tak kena mana pun. Tapi sebab bila tengok dia telah proof pada dunia, walaupun dia pakai tudung, dia masih boleh bantu apa mereka. Saya tak puas hati bahawa dia ada tindakan satu orang daripada Mesir main tudung, tiba-tiba dia kena lawan dengan Israel, wakil Israel. Kawan tu hulur tangan, dia tak mau salah. Syekh, ayat jahat tu. Syekh, kalau dah hulur tangan, walaupun musuh, salamlah. Sebab itu respect pada dia. Walaupun kita benci pada negara dia, salam bagi tahu, aku hormat, tapi aku tak hormat negara hang. Tak begitu. Dah kena panggil. Artis sekali orang nampak apa? Orang Islam tak boleh berbaik dengan semua orang. Ada sentimen, dia kira dia yang betul. Satu dunia dah cok Islam tu. Ada orang yang fikir. Itu saya kata, kalau Nabi hidup balik, tak tahulah dia. Nabi betulkan kita balik. Nabi kata, hampa jangan duk kalut hanya nak selawat atas aku. Aku suruh buat kerja supaya Islam berjalan. Bukan kalut puji aku sampai kerja tak jalan. Tapi saya nak bagi tahu, kerja selawat tu bagus. Jangan kata kerja selawat tak bagus. Tapi jangan ending hanya selawat. Selawat adalah beginning untuk terus menenahi. Saya berhenti kat dulu tuan-tuan. Sebab nak baca tafsir ni ayat Nabi baru mukadimah. Ayat dah macam tak boleh sama sekali, insya-Allah. Pada kuliah dia bukan apa-apa. Kalau tuan-tuan jemput kuliah saya macam ni lah. Kalau tuan-tuan itu, boleh ramai. Kalau tuan-tuan kata, jangan jemput, dia tulis macam bahaya kita ni nak main surah, dia suruh kita tak macam lain. Orang malah jemput dia. Tak apa, saya pun tak ada masalah apa tu. Cuma malam ni bayar lah, jangan tak bayar malam ni. Lagi kata dah tak mau jemput dah, kalian malam ni tak bayar. Itu haram. Itu haram tu. Dari mana dia? Nak beritahu saja tahu. Bukan serius. Tidak beritahu. Itulah maksud saya. Sebab saya nampak. Saya ulang. Sebab saya nampak. Orang mari bertahan duduk sejam dengan mulia. Tanda dia samping. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan. Saya tak boleh berkaya pun di tengah-tengah pasar di pasar, orang nak membeli belah. Kita pernah buat, bukan tak pernah buat. Kita pergi kuliah di tempat downtown, uptown. Waktu malam tu pukul 12 je ni kita pergi kuliah. Kita kuliah ya, orang jalan buat tak tahu. Tengok kita elak. Kita menyanyi baru orang berhenti. Nyanyi berhenti. Habis dia tepuk tangan, dia
kuliah tak dengar Allah. Saya dah try buat demikian. Orang tu dia tak work, dia tak ada willing nak dengar. Tuan-tuan ada willing nak dengar. Tuan-tuan something. Orang yang mau mendengar tanda dia mau berfikir. Sudah tentu something. Bila tuan-tuan special, so saya nak tuan-tuan jadi orang special. Sebab kita nak masuk syurga Allah dengan jalan yang paling special. Bukan jalan yang jalan tu tak boleh ke syurga pun. Jalan yang boleh ke syurga adalah jalan Nabi SAW. Nak ikut jalan Nabi, kena jadi orang special, orang yang istimewa. Dia ikut jalan Nabi SAW. Tuan-tuan orang istimewa itu disebutkan itu insyaAllah. Innahu wassalamu. Salah sangat terkasar bahasa kita dan ucapan maaf. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Kau ada persoalan nak tanya? Saya buka dia guna ini. Kau ada soalan? Kau ada guna berketul hati jadi macam bertemu. Cuba tanya. Sebab nampak muka tadi macam nak telan saya tu. Duduk tanya sebab ada soalan. Okay. Ada persoalan nak tanya? Soalan pertama, Khalifah kita tak jelaskan secara lebih detail. Itu mudah sekali lagi. Okey, insya-Allah. Satu kita nak exercise supaya orang faham kita ni khalifah. Tapi next kuliah saya akan beritahu apa itu khalifah, peranannya, macam mana nak buat, benda apa yang dia kena perlu. Tadi kita sebut masalah-masalah orang tak berfikir diri khalifah, itu dunia jadi macam mana. Lepas ni kita akan cerita apa yang harus kita buat, macam mana nak buat. Sebab tu bila sebut tentang khalifah, bahawa bila sebut tentang khalifah, masalahnya ni nak suruh orang tu buat semua yang dunia sedang buat sekarang. Nak jadi khalifah, mesti kalau orang non-Muslim ada, orang Islam kena ada begitu. Dan fiqh menjadi orang khalifah berbeza sikit daripada fiqh menjadi orang abid. Dia beza. Hidup menjadi khalifah berbeza dengan hidup menjadi abid. Cara memandang sesuatu juga berbeza bila menjadi khalifah. Orang lain mungkin pandang itu berdosa, tapi kita memandang itu ruang dan peluang untuk Islam berkembang. Sebagai contoh sebut. Dulu orang pernah sebut, jangan sama sekali non-Muslim atau orang Kristian berani guna perkataan Allah. Kalau ada orang berani guna perkataan Allah, kami akan lawan habis-habisan. Itu abid. Tapi khalifah, dia kata alhamdulillah, kalau mereka guna perkataan Allah, ruang baik, kita dah boleh start kempen Allah untuk mereka. Sebab selama ni yang paling susah, mereka nak sebut perkataan Allah pun susah. Dan mereka nak sebut ruang baik untuk kita. Semoga kita boleh kenalkan Allah sebenar kepada mereka. Itu cara orang berpemikiran khalifah fikir. Orang pemikiran abid fikir, jangan main Pokemon Go, haram. Pokemon Go tau, haram tak boleh. Sebab main dia rosak semua. Orang ada pemikiran khalifah, dia kata bagus main Pokemon Go menyebabkan mereka masuk masjid. Tu imam main sekali, maka tangkap Pokemon dalam masjid, tangkap dengan orang-orang tu main-main lagi. Sebab ada orang boleh fikir itu? Tak ada. Sebab fikir salah tak boleh. Lagi dia main masuk masjid lagi, dia main Pokemon pula, tengah orang kat takbir, Pokemon dah atas kepala, dia tangkap atas kepala tu imam lagi. Dia dosa hati sebab tu. Itu cara pemikiran khalifah. Lepas tu Nabi pandang semua opportunities. Nabi tidak pandang itu obstacle. Orang abid dia pandang semua obstacle, semua problem, semua masalah. Orang khalifah dia pandang ni peluang, cantik ni, jadi bagus. Ra'aitu akthar min ahli al-jannah min al-fuqara. Aku tengok banyak orang masuk syurga daripada orang-orang fakir. Maksudnya fakir ni bukan miskin yang macam orang faham. Fakir ni adalah kelompok yang mereka sanggup untuk buat kerja-kerja yang baik, utama kaum lain, walaupun mereka tak dapat sekarang, sebab mereka ingat balasan di akhirat lebih baik. Pada istilah itulah orang-orang kaya. Pada istilah itulah orang-orang kaya. Sebab orang kaya ni adalah kelompok yang di dunia mereka bagi semua pada orang. Aku tak tulis. Aku
fikir sekali, apa yang nak jadi mesti terjadi, yang baik mesti jalan. Dan kalau aku terpaksa tak dapat pun tak apa. Yang tu menyebabkan Nabi sebut, aku tengok ramai orang yang fakir masuk surga. Para sahabat saja tahu apa maksud Nabi. Maksudnya, kami sekretari banyaklah, kami tak pentingkan diri sebab zaman ini kami susah dan kami boleh masuk surga. Syukur sangat kerana kami kelompok demikian. Tetapi nak bagi tahu, semua orang ada can masuk surga, bukan hanya fakir. Sebab tu hati tu kena sertai dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan orang kaya ada tempat spesial, rumah spesial dalam surga kerana kekayaannya digunakan untuk Islam. Itu ada hadis tambahannya yang lain. Maknanya kena combine semua hadis. Sebab tu jangan tengok satu hadis. Macam sebut tadilah, orang hanya tengok rumah Nabi dengan Aisyah yang sempit. Kenapa orang tak bincang rumah Nabi dengan Khadijah? Rumah Nabi dengan Khadijah sempit begitu kan? Tidak. Tapi kenapa rumah Nabi dengan Aisyah saja, sedangkan Nabi isteri ramai? Yang paling tak faham lagi, orang tu lupa nak cerita Nabi isteri ramai. Itu lagi jahat. Menyebabkan kita tak faham, kita kena kahwin seorang. Kita tak faham tak soalan ni? Tak faham? Tak faham. Tak bagi tahu, kena tengok sama rumah Nabi dengan Khadijah, rumah Nabi dengan Maimunah, rumah Nabi dengan Ramlah. Kenapa tengok rumah Nabi dengan Aisyah saja? Maknanya hidden tu ada. Nabi sebut dia orang fakir masuk surga, dan ada hadis lain menunjukkan orang kaya juga masuk surga, dapat tempat khusus kerana kekayaan mereka digunakan untuk agama. Allah. Okey, terima kasih banyak. Dan bila ada soalan tu, asal puas hati sikit lah. Sebab bila tuan-tuan bagi soalan tu, nampaklah trigger tuan-tuan tu di mana. Kalau tuan-tuan tak bagi soalan, tak nampak tuan-tuan ni setuju ke tak dengan saya. Memang aku setuju kali lipat, tapi tak boleh. Kalau begitu saya tak ada kata apa. Allah ni Maha Pengampun, Maha Pengasih. Mana orang sentiasa buat dosa, dia tak fikir akhirat dia. Dan dia masa yang panjang, umur dia lah maksudnya. Dia buat sehingga dia kata Allah pun masih mengampun, dan dia rasa dia Tak dapat ampunan. Itu pemikiran yang benar. Orang yang dibuat dosa dan dia masih mengharapkan keampunan Allah, dan Allah akan ampun. Sebab ada cerita satu orang, dia mati, ma'indahu khairu qattan, dia tidak ada satu kebaikan pun. Ma'indahu khairu qatt, dia tidak ada kebaikan sikit. Bila dia mati, malaikat tanya dia, hal 'indaka syai', kamu ada kebaikan tak dengan Allah? Dia kata, la ma'indi khairu qatt, aku tak ada satu kebaikan. Malaikat kata, atadakkar, cuba ingat. Dia pun, ada. Dia ni semayang dah, puasa dah, apa dah, cuma satu kebaikan dia pernah buat. Apa kebaikan dia? Dia pernah bagi hutang pada orang, kemudian dia mudahkan urusan orang tu berhutang. Kalau orang tu nak bayar, dia ambil separuh dulu, dan kalau orang tu tak ada duit, dia lepaskan orang tu. Bila dia depan Allah Ta'ala, dia cerita benda tu, Allah jawab, kalau dia pun boleh bagi kemudahan pada orang macam tu, aku sudah tentu lebih layak memberi kemudahan padanya, dia masuk surga. Tu tak semayang pun, tapi jangan salah faham, balik tak semayang, mana tak duit. Ini kita cerita maksudnya betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, innallaha la yaghfiru dzunuba, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa syirik, Allah akan ampunkan dosa-dosa lain. Ingatlah, Allah ampunkan dosa-dosa lain itu bukan sebab bertaubat. Dia tak bertaubat, Allah akan ampunkan dengan kelebihan Allah. Hanya dosa syirik saja, kalau Allah nak ampunkan dia kena bertaubat. Itu maksudnya. Orang kita disilap faham. Orang kita kata, maksud tu kita kena bertaubat. Kalau tak taubat, Allah tak ampun. Dah, maksudnya siapa yang buat dosa tapi dia masih tak putus asa dengan Allah. Contoh dia buat dosa, tapi dia masih ada, ya Allah, aku ni memang teruk yang semayang kadang-kadang, tapi aku masih cinta padamu, ya Allah. Aku tahu aku dosa, ya Allah, cuma janganlah kau bagi aku masuk neraka teruk sangat. Tolonglah aku, ya Allah, ampunkan dosa aku. Dia sebut itu. Bila dia ada perasaan itu, Allah boleh masukkan dia ke dalam syurga. Sebab ada hadis lain.
satu orang ni mati, dia pesan ke anak-anaknya, bakar aku, harriquni, bakar aku. Satu letak debu di lautan, sebagai letak di daratan. Semoga Allah tak boleh kumpulkan aku. Bila datang hari kiamat, Allah kumpulkan dia. Allah tanya soalan, lima fa'alta dzalik? Pasti faham buat macam tu. Inni qasaituka ya Rabb. Aku sangat takutkan kau wahai Allah. Tu yang aku buat macam tu. Allah Ta'ala kata apa? Sebab kau takutkan aku masuk syurga. Tapi jangan salah faham. Keluar pergi kelak pendek ni. Apa kita kelak pendek malam pun, tu cari pasal. Maksud dia yang tu dia tak mampu nak balik, tapi dia masih mengharapkan Allah. Kelompok tu ada can masuk syurga. Yang tak ada can, dahlah dia buat dosa. Dia kata apa Tuhan? Apa takut sangat Allah Ta'ala? Aku suka aku. Ya, yang tu yang Allah Ta'ala akan hukum. Kerana takabbur, maka cukup takabur dia. Itu beza. Jadi jangan bimbang. Yang tak masuk syurga ni bila kita dash orang, tu tak masuk syurga. Ada hadis cerita, dia baik, cuma dia suka dash orang. Mereka ni kawan baik. Fa inna fi Bani Israel, apa Nabi kata, akhawai, ada dua adik-beradik, dua saudara. Satu ahli ibadah, wa huwa mujtahid, wal akhar mudnib. Satu lagi buat dosa, satu lagi mujtahid, orang baik. Memang banyak buat kerja-kerja Islam. Dia pun kata pada buat dosa, berhenti-berhentilah buat dosa. Berhenti-berhentilah. Kawan buat dosa kata, ikut suka aku. Dan kalau kau nak buat dosa pukul Allah, hang peduli apa? Kawan yang buat baik kata, hang tak layak masuk surga kerana hang tak pernah ada kebaikan. Bila mati, Allah bangkitkan orang yang buat kerja jahat. Allah Ta'ala kata, fala tadkhul jannah, silakan kamu masuk surga. Orang buat baik pelik. Dia kata, siapa pula kawan tu boleh masuk surga? Jawab Allah, fa innahu yadkhul jannah birahmati. Dia masuk surga kerana rahmat aku. Sebab kamu masuk neraka, kamu menentukan surga dan neraka. Jaga tu. Jangan duk geleng kepala tengok orang buat maksiat, buat dia biar jahanam, neraka. Itu kita apa masuk neraka. Lepas tu kena tengok semua orang kacamata rahmat, dia ada can balik ke dalam syurga. Kalau ada yang tu, insya-Allah kita pun tak nak terlepas daripada dosa. Jadi Allah sangat sayang pada kita. Selagi kita sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah tetap kena buat. Dan kalau dia lemah, dia kena minta pada Allah Ta'ala. Tuan tidak termasuk kelompok lemah itu. Tuan-tuan dan kita termasuk kelompok yang selalu beribadah, istiqamah, insya-Allah. Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal